Okay, so dua minggu lepas kita dah habis chapter 1, indices. Kamu ada belajar berkenaan dengan law of indices. Calculation dia ada 8 law of indices. Okay, so dah habis chapter 1. Dan last 2 weeks pun kamu dah duduk, kamu dah ambil exam ujian setara kan? Cikgu dah kongsikan keputusan ujian setara lah. Untuk ujian setara tu, kiraan dia per 15 dan cikgu tunjuk tu per 100%, yang 20% tu dia tidak melibatkan tugasan. Itu hanyalah ujian setara semata-mata. 20% daripada 100% yang kamu dapat. Itu maka 20% untuk ujian setara. Lagi 80% tu cikgu kita akan ambil markah lain lah dari segi tugasan kamu, pelibatan dalam kelas, attendance ke macam mana. Lepas tu ujian final exam nanti bulan 5. Tu barulah total tu baru kita akan kira markah PNG kamu. Okay, so untuk hari ni kita akan masuk pada new chapter 2, which is standard form, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai bentuk piawai. Standard form ataupun bentuk piawai. Dia pendek di chapter ni, dia tak macam topik indices. Dalam standard form dia ada dua di satu topik. The first one, 2.1, significant figures, angka-angka berarti, and 2.2, standard form. So topik ni, tajuk topik ni standard form, kamu akan cover dekat subtopik 2.2 nanti. Okay, sebelum 2.2 ni, sebelum kamu belajar berkenaan dengan standard form, you need to know what is significant figure, angka berarti. Apa itu angka berarti? Normally untuk standard form ni, bentuk di awal ni, dia melibatkan daripada kamu belajar kan, nombor bulat, nombor desimal, nombor perpuluhan. Daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan, kamu tukarkan kepada bentuk piawai ataupun standard form. Okey. Contohnya daripada nombor-nombor yang besar, contohnya kamu dapat nombor yang ada nombor besar lah. Contohnya juga bagi tu 6535678 km. Macam mana kita nak tukarkan? Kalau kamu lihat, dia besarkan nilai dia dalam unit juta tu. 6,535,678 km. Nombor yang besar tu kita akan tukarkan ke dalam bentuk piawai. Apa bentuk piawai itu macam mana? Nanti kamu akan belajar dalam topik ini. Ataupun kamu ada nombor yang sangat-sangat kecil. Contohnya tu 0.0000003748. Tak kisahlah untuk apa, untuk size ke, ukuran apa benda semua, kita tukarkan kepada bentuk piawai ataupun dalam bentuk standard form. Standard form ni digunakan secara saintifik. Dalam kajian, kalau kamu tengok dekat why do you learn this chapter tu, kamu tengok, kalau kamu ada masa, kamu tengok dalam buku teks. Dalam bidang saintifik, in scientific field, very big or very small numbers are commonly used. For example, dalam bidang astronomy, angkasa lepas, jarak antara dua bintang tu biasanya berukuran juta-juta kilometer. Ataupun dalam unit bentuk atom, kamu belajar fizik ke, kamu belajar chemistry ke, kamu akan biasa dengan atom, kamu belajar form 4 nanti. Size-nya sangat-sangat kecil. So benda tu semua kita akan gunakan dalam ukuran standard untuk memudahkan pengiraan nanti. So kamu akan belajar topik standard form ni. Okay. So untuk belajar standard form ni, untuk masuk standard form,
What you need to know is significant figure. Apa itu significant figure ataupun angka-angka bererti. Apa itu dimaksudkan dengan significant figure? Significant figure maksudnya nilai hidup. Yang senang kau nak faham, nilai itu ada nilai dia. Setiap nombor tu ada nilai dia. Dia ada certain property yang perlu kamu fahamlah, yang perlu kamu tahu berkenaan dengan significant figures. Ada pada muka surat seterusnya. Okay, so definition dia, significant figures of an integer or decimal refer to the digits in the number stated accurately to a certain degree of accuracy as required. Ini kamu perlu sekadar tahu je lah, tak ada apa-apa meaning pun. The number of significant figures is counted starting from a non-zero digit. Key dia situ, number of significant figures dikira bermula daripada non-zero. Maksudnya non-zero ni nilai selain daripada kosong lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tu dimaksudkan dengan non-zero digit. Kat sini. So this one we call as non-zero digit. Yang tu dimaksudkan dengan apa kaitan dia dengan significant figures. Walau bagaimanapun, nilai zero tu kamu tak boleh kecualikan. Kamu kena perhatikan dia. Tapi yang dimaksudkan dengan non-zero digit. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey, yang ni, this one. Okey. Okey, ni yang cikgu beritahu tadi. Apa yang perlu kamu tahu berkenaan dengan significant figures. Ni properties dia. Ada 5 properties berkenaan dengan significant figures. The first one, all non-zero digits are significant. Kita tengok contoh yang pertama. All non-zero digits are significant. Apa yang dimaksudkan dengan all non-zero digits are significant? Okay. Contoh dia, semua nilai yang selain daripada kosong akan dikira bererti. Maksudnya dia ada nilai lah. Dia hidup. Ataupun yang bahasa yang kamu fahami, dia bernilai. Okey, contohnya 2764, 2764. So kat sini semua nilai tu dikira. Okey, so kamu akan kira dia sebagai 1, 2, 3, 4. So ada 4. So kamu boleh tulis kat sini, dia akan jadi 4 significant figures. So kita tulis 4 significant figures. Okay. 4 angka bererti. Itu dimaksudkan dengan significant figures. So kamu kira lah 1, 2, 3, 4. Ingat dia kiraan dia bermula daripada sebelah kiri. Bermula pada nilai nombor tu tulis lah. Kalau 2764, so kamu start kira daripada 2, 7, 6, 4. Contoh yang lain. Contohnya 764, 764. So dia ada 3 significant figures. So semua tu bukan nombor kosong. 7, 6, 4. So ketiga-tiganya dikira sebagai significant. So dia bererti, dia ada nilai. So 764 dia akan jadi 3 significant figures lah. Okay. Rasanya yang pertama tu tak ada masalah. The first one ni, saya rasa semua faham lah. Okay, kita tengok yang kedua. The digit 0 between non-zero digit is a significant figure. Dia beritahu digit 0 between non-zero digit. Non-zero digit ni, kamu tahu tadi yang cikgu beritahu, from 1 until 9. Ini nilainya bermula daripada 1 sampai 9. Yang tu kita panggil sebagai non-zero digit. Okay. So dia beritahu untuk yang kedua ni, the digit 0 between non-zero digit is a significant. Okay, tengok contoh yang kedua tu. 4006. Okay, maksud juga sini, nilai kosong tu
0 jadi 2. 1, 2, dia berada di antara non-zero digit, which is 4 and 6. So, dekat sini, nilai kosong tu dikira sebagai significant. Nilai kosong tu dikira sebagai bererti. So, kiraan dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So, akan ada 4 significant figure juga. For significant figures. 4 angka bererti. Okey, tengok contoh yang kedua. 30304. 30304. Okey. Kamu tengok nilai kosong tu berada di antara 3 dan 4. So, kosong dekat sini, dia dikira sebagai angka bererti. So, kat sini kamu akan kira lah. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan jadi 5 significant figures. Cikgu ringkaskan lah tu. SF tu merujuk kepada significant figures. So, untuk yang kedua ni, dia beritahu the digit 0 between non-zero digit is significant. Okey. Untuk yang ketiga ni cikgu nak skip dulu. Yang ni panjang sikit. The digit 0 at the end of an integer is a significant figure according to the level of accuracy required. Yang ni cikgu akan terangkan balik sekejap lagi. Okey, kita tengok contoh properties yang keempat ni. The digit 0 at the end of a decimal. Nilai kosong yang berada di akhir titik perpuluhan is a significant because it determines the level of accuracy of the decimal. Untuk yang keempat ni maksud dia macam ni. Okey, cikgu tunjuk terus contohnya. Contohnya 3.69000. Maksudnya selepas titik perpuluhan, kamu dengar baik. Selepas titik perpuluhan, kalau ada nombor kosong di belakangnya, kalau ada nombor kosong di belakang, tak kira lah berapa bilangan dia, selepas titik perpuluhan, kosong itu dikira sebagai significant. Nilai kosong tu dikira bererti. Maksudnya dia ada nilai. So dekat sini contoh cikgu ini 3.69000. So kiraan angka berertinya kamu akan kira bila 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan ada 6 significant figures. 6 angka bererti. Another example. Okay. 4.00000. So ada berapa kosong tu? So kamu jangan tak boleh ambil 4 saja yang significant kat sini. Mesti ambil semua sekali. Sebabnya dia beritahu salah satu properties dia, lepas titik perpuluhan, nilai kosong yang berada lepas titik perpuluhan dikira sebagai bererti. Okey, so kamu akan kira lah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia akan ada 7 significant figures. 7 angka bererti. Jelas lah? Okey. Yang kelima. The digit 0 before the first non-zero digit is not a significant number. Kalau tadi yang keempat ni, dia beritahu yang selepas ni dikira sebagai significant. Tapi kalau nilai kosong tu dia berada sebelum
nombor non-zero digit, contohnya 0, okay, 0.000697. 0.0000697. Walaupun 02 ni dia berada lepas titik perpuluhan, tapi semua kosong ni dia berada sebelum non-zero digit. Non-zero digit kat sini adalah 6, 9 dan 7. So kosong ni tidak dikira sebagai signifikan. Kamu kena ingat itu. Mana-mana nombor kosong yang berada sebelum non-zero digit tidak dikira sebagai bererti. So dia akan jadi sini, kiraan signifikan dia akan bermula dengan 6. 1, 2, 3. So dia akan jadi 3 significant figures. Okey. Boleh jelas? Jelas tu? Okey. Ada masalah kan? Yang pertama tadi senanglah. Kamu kira je mana-mana nombor yang non-significant, walaupun dia perpuluhan ke, contohnya kat sini 3.699, walaupun ada perpuluhan, semuanya dikira sebagai significant. 1, 2, 3, 4. So keempat, so dia akan ada 4 significant figure walaupun dalam bentuk perpuluhan. Yang kedua ni, nilai kosong yang berada di antara non-significant. Contohnya sini tadi 4006. Kosong tu berada di antara nilai 4 dan nilai 6. So dia kosong tu dikira bererti. Untuk kompetisi ni kamu fokus dengan nombor kosong tu. Okey, nombor 3 cikgu explain. Okay, yang keempat, nombor kosong yang berada selepas titik perpuluhan dan depan dia berada nombor non-zero digit. Contohnya tadi tu 3.69000. So kosong yang di belakang 3 ni kita kira sebagai angka bererti. Kamu kena kira. So dia akan jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 significant figure. Sama juga dengan 4.0000000. Sebab apa kosong ni dikira? Sebabnya ada nilai 4 di hadapan dia. Yang mana 4 ni merupakan non-zero digit. So kosong ni dia akan dikira sebagai angka bererti. Manakala yang kelima ni, disebabkan di hadapan kosong ni, depan dia tak ada apa-apa nombor selain daripada kosong. Kosong ni tidak dikira sebagai angka bererti. So angka bererti tu kita bermula dengan 6 diikuti oleh 9 dan 7. So ada 3 sahaja angka bererti. Okey, untuk yang ketiga tu, properties yang ketiga ni, dia beritahu the digit 0 at the end of an integer. Dia beritahu at the end of an integer is a significant figure according to the level of accuracy. Dia beritahu according to the level of accuracy. Yang ini penting. Maksudnya sini, dia untuk nombor 3 ni dia berdasarkan kepada bila kamu nak bundakan nombor. Lepas kamu belajar significant, kita akan masuk kepada rounding off. Macam mana kita nak bundakan nombor near to the certain significant figure. Dia bukan kamu bundakan nombor macam kamu belajar skala rendah dulu. Daripada sar, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan seterusnya. Untuk pembundaran ni kita bundakan kepada nilai significant figure, berapa significant figure diminta. Okey, untuk yang ketiga tu berkaitan dengan bunda. Okey, contohnya kita tengok dalam konteks ni. Kamu tengok contoh D. Okey. Contoh D ni dia terus beritahu lah. Okey. Okey, contohnya 15.
Ini D ni. Contoh D kat sini. Example 1. Okay, dia beritahu determine the number of significant figures for the numbers below. Okay, yang A ni tak ada masalah lah. Yang tadi lagi gue tahu. Okay, 2, 7, 6, 3. So ada 4 significant figure. Yang kedua pun sama. Yang kedua ni nilai kosong berada di antara non-zero digit, which is 5 and 8. So kosong tu sebagai bererti, dia ada nilai. So kamu akan ada 4 angka bererti. So 1, 2, 3 and 4. Okay, yang C pun sama. Kosong berada di antara nilai 4 dan nilai 9. So pun dia akan jadi 4 angka bererti. Okay, untuk D ni, okay, untuk D, dia tengok kepada biasanya melibatkan bundar. Contohnya, if the level of accuracy is to the nearest 1000. If the level, okay, second, contoh yang kedua adalah 15,000. If level of accuracy is to the nearest 100. Okay, yang ketiga, if level of accuracy is to the nearest 10. Yang keempat, if level of accuracy is to the nearest 1. So, dia akan jadi 5 significant figure lah. Okay, contohnya yang pertama ni, the first one. Okay, yang ni, okay, contohnya dia akan bagi, contoh senang je, 14, 9, 9, 9. Okay, soalan dia minta round off the number to two significant figure. Dia beritahu bundakan nombor 14,999 ni kepada dua angka bererti. Okay. So sekarang ni, kamu tengok nilai ni adalah 5 significant figure. So dia minta bundakan kepada 2 significant figure. So kiraan 2 significant figure ni kamu akan bermula daripada sebelah kiri. So kita akan mula dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bila diberikan 2 angka bererti, bila 2 angka bererti, kamu akan tengok nombor. Okay, angka bererti yang kedua jatuh pada nombor 4 ni kan, betul? Berada pada nombor 4. So, konsep dia sama macam bundar sebelum juga. Nombor yang lebih daripada 5, bila kita bundarkan, kita akan tambah 1 kepada nombor sebelah kiri. So, jawapan dia akan jadi 15,000. Walaupun sini, jawapan ni kamu tulis 15,000. Dekat korangan ni, kamu cantumkan dia adalah two significant figure. Kamu tak boleh, jawapan kamu tak boleh letak 15. Sebab tak logik lah. Daripada 14,999, kalau kamu bundarkan dia jadi 15. Salah kan? Kamu tetap tulis 15,000, tapi dalam korangan kamu nyatakan dia sebagai two significant figure. Yang tu dimasukkan dengan properties yang ketiga tadi tu. 2 angka bererti. Okay. Okay, ni tips ke depan ni kamu boleh tengok lah, kamu boleh baca dalam buku teks. Zeros between non-zero digits are significant figures. Yang tadi lah kita tahu. Nilai kosong yang berada di antara bukan nilai kosong. Contohnya kosong berada di antara 6 dan 7. So dia kira sebagai 5 significant figures. Okay. Okay, now we will look at how do you round off. Okay, tadi macam kita beritahu tadi, macam mana kamu nak bundarkan satu nombor kepada satu nombor yang lain
according to the significant figures. Kita tengok contoh dalam buku teks ni. Example 2. Round off each of the following numbers to 2 significant figures. Sebelum kamu nak buat round off ni, kamu mesti faham yang cikgu beritahu tadi. Rule berkaitan dengan significant figure tu. Berkaitan dengan nombor kosong especially. Kamu mesti faham dulu 5 yang tu, barulah kamu boleh buat round off ni, significant. Dan daripada round off ni, barulah boleh kita masuk kepada standard form. Dia konsep dia, aturan dia macam tu. Kamu mesti faham dulu what is significant figures. Then you can round off the number according to the standard significant figures. Dan baru kita proceed kepada standard form. Dalam standard form nanti, kita ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. So yang tu first, kamu mesti faham dua benda ni dulu. What is significant figures and macam mana kita nak bundakan. How to round off. Okay. Contoh yang kedua. Example 2 ni. Round off each of the following numbers to 2 significant figures. So kamu tengok lah. Macam cikgu beritahu tadi. Contoh yang pertama, 63,479. So dia suruh kita minta round off pada 2 significant figure. Kamu jangan sesekali bila nak round off 2 significant figure ni, kamu kira bermula dari sebelah kanan ni. Sorry. Jangan sesekali bermula kiraan satu ni daripada sini. Dia mesti bermula di hadapan. So akan jadi 1, 2, 3, 4 and 5. So dekat situ ada 5 significant figures. 6 dia minta kita bundakan kepada 2 significant figures. Kamu tengok So kita akan rujuk kepada nilai 3 ni. So, bila nilai 3 kita akan tengok jiran sebelah kanan. So kamu tengok 4 tu dia lebih daripada 5 ataupun kurang daripada 5. So 4 ni adalah kurang daripada 5. So bila kurang, amaran yang kamu belajar dahulu, kurang dia akan 3 tu akan kekal, dia tidak berubah. Yang sebelah dia tu, yang sebelah kanan 3 tu semua akan jadi 0, 0, 0. Okay, so final answer dia akan jadi bundakan 63,479. So the final answer will be 63,000 ataupun 63,000. But then since dia minta kita bundakan kepada 2 significant figures, so kat sini macam cikgu beritahu tadi, kamu kena nyatakan 2 significant figure merujuk kepada hasil bunda tadi tu. Kalau kamu tak nyatakan, dia akan jadi salah lah. Sebab dia boleh jadi 3 significant figures. Dia boleh jadi 4 significant figures. Dia boleh jadi 5 significant figures. Okay. Contoh yang kedua. Okay. 2476. 2476. So kamu tengoklah nilai yang kedua, iaitu nombor 4. So sebelah 4, sebelah kanan dia nombor 7. 7 lebih daripada 5. So kita tambah 1 kepada nombor 4. So final answer will be 2,500. But then it's only 2 significant figures. Okay, same goes to the C. Sama juga macam C tu. 6,953. Okay, since 9. Since nilai dia 9. Sebelah kanan dia 5. So kita tambah 1 kepada 9. Bila tambah 1 kepada 9, dia akan jadi 0. 0,1 tu naik lagi kepada 6. So dia akan final answer will be 7,000. 2 significant figure. Okay, example 3. Round off 6879 kepada 3 significant figure. So ni tak ada masalah lah. So dia bagi tahu 6, 8, 7, 9. So semuanya dikira sebagai angka berarti. So kamu kira lah daripada sebelah kiri. 1,
2, 3. Okay, so kita fokus pada nombor angka 7 ni. So since 7 tengok sebelah kanan dia 9, 9 lebih daripada 5. So kita tambah 1. So akan jadi 68. Okay, mudah kat sini. 68.8. Okay. 3 significant figure. But then, kamu tengok kalau kamu tulis dalam exam, okay, kamu tengok, okay, 68.79. Okay, sebelah kanan, okay. Kalau kamu ikut yang macam nombor bulat tadi. Okay, 9 jadi 0, 7 naik 18. So then kamu tulis 68.80. Yang ni secara automatik dia akan jadi salah. Sebab apa salah? Boleh beritahu cikgu. Sebab apa jawapan kalau kamu tulis 68.80 tu jadi salah? Sebab apa? Kamu tengok balik properties tadi, significant figure tu. Kalau kamu tulis 68.80 ataupun 68.80, yang ni dia akan jadi 4 significant figures. Nilai kosong selepas titik perpuluhan tu dikira sebagai angka bererti. Walaupun kamu saja nak tulis 68.8000. Yang ni lagi lah. Terus cikgu akan tanda sebagai salah sebab kamu tak ikut arahan soalan. Arahan soalan tu beritahu 3 significant figure saja. So kamu mesti nyatakan jawapan sebagai 3 significant figure. Sebab cikgu beritahu penting untuk kamu faham properties of significant figures tu tadi. Okay. Sama juga dengan contoh B ni. Okay, contoh B beritahu bundakan kepada run off to 1 significant figures. Okay. 1 significant figures 68.79. So kita tengok dekat nombor 6. Okay, so dekat nombor 6. So jawapan dia akan jadi apa? Jawapan dia akan jadi 70. Bukan 7. So kamu tak boleh tulis 7. Kalau nyatakan 7 dikira salah. Walaupun kamu tulis 70 kat sini, macam cikgu beritahu tadi, kosong selepas 60 digit dia akan jadi not significant, tidak bererti. Kecuali kalau dia ada titik perpuluhan di antara 0 dengan 7 tu, 7.0. So 0 tu dikira sebagai angka bererti. Okay. So walaupun 70 kita kira sebagai satu angka bererti sebab 0 selepas 60 digit dikira sebagai not significant. Ini kita ikut ni. Adik kita tahu ke tadi? Kalau 0 digit. Okey, ini berdasarkan pada level of accuracy tadi, properties yang ketiga tu tadi. Okay, boleh Okay, kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau kamu tak faham, boleh tanya di ruangan chat tu. Okey, tengok contoh yang keempat. Okay. Hari ni kita habiskan 2.1 je dulu. Okey, run off 0.008025 to 3 significant figures. So, kamu faham tadi, bila kita tahu nilai kosong sebelum 60 digit dikira sebagai not significant. So, kamu tak boleh kira nilai kosong ni bermula dari kirang 1. So, kirang 1 ni bermula daripada nombor 8 ni. So, 8025. So, ada 4 significant figures. So, dia minta kita bundakan kepada 3 significant figures. So, kat sini kamu rujuk kepada nombor 2 tu. So, nombor 2, sebelah kanan dia tu 5.
So 5 kita kena tambah 1 kepada nombor 2 tadi. So dia akan jadi 0.00803. Ya. Walaupun ada banyak sini, tapi yang kita kira 3 ni je, 803. Yang depan tu kamu tak dikira. Tapi kamu mesti tulis juga nombor kosong tu. Sebabnya dia mesti ikut ukuran asal dia tadi tu. Bila bundar dia mesti ikut nombor asal dia tadi lah. Pembundaran tu. Dia tak bolehlah kamu gunakan 0.008025. Tiba-tiba jawapan kamu tulis 803. Itu tak logik lah daripada 0, something kepada 803. Dia mesti 0.008025 dia gunakan kepada 0.00803. Kamu tak boleh tulis 0.00830. Sebab 0 selepas nombor 3 tu juga dikira sebagai angka bererti. Let's say kamu tiba dalam ajar kamu tulis 0.00803. So kamu letak 0 sini. So dekat sini dia sudah jadi sebagai 4 angka bererti. So jawapan kamu akan jadi salah. Kamu tak tepat lah. Penting sekali kamu kena faham apa itu what is significant figure. Kena tahu properties dia tu. Dia tak sebanyak macam law of indices tu. Dia ada 5 je tadi. Kamu betul faham benda tu, kamu boleh buat budaya. Okey. So tak ada dah. Saya setakat tu je. Ada apa persoalan? Rasa. Sekejap lagi kita buat soalan. So, tak ada. Kalau tak ada, okey, kamu boleh buat macam ni. Okey, number 1. Okey, jawab soalan nombor 1 A, B, H, I. 1 A, B, H, I. Okey. A, C, F, H. Okay, then untuk nombor 2 tu, kamu mesti state dalam the figure shown in the bracket. Okay, untuk contohnya 2A ni, final answer kamu mesti kamu tulis pada 4 angka bererti. Walaupun jawapan kamu contohnya kamu dapat 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Okey, let's say kamu dapat 3.8. Walaupun 3.8 tu baru 2 angka bererti. So kamu kena letak lagi 2 kosong di belakang. So 3.800. So baru dia akan jadi 4 angka bererti. So mesti kamu rujuk kepada properties angka bererti dulu. Significant figures dulu. Untuk jawapan kamu. So ada 8 soalan. Buatlah latihan number 1 A, B, H and I. Number 2 A, C, F and H. Itu saja. Okay. Kalau ada persoalan boleh tanya cikgu nanti. Boleh WhatsApp ataupun WhatsApp lah. Ataupun tanya di Telegram ke apa. Okay. Ada apa persoalan? Okay, sir. Okey, sir. Tiada, sir. Faham? Ya, rasa. Faham? Itu. So, okay. So, dua ni yang kamu tahu. Yo. First, significant figures. Second one, rounding off. Okay. Dua ni kamu faham. Then, baru kita masuk kepada next class nanti standard form. Macam mana kamu nak tukar daripada single number. Contohnya 385,000. Kita nak tukarkan dalam bentuk standard form. Faham, sir. Dan kita masuk pada operasi tambah dan tolak, darab and bahagi. Okay. Dan kita tamat topik chapter tu. Alright. Okay, kalau faham bagus lah. Yes, alhamdulillah. So, itu sahaja untuk hari ini.
Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan qiraatul as. Okay. Okay, kita jumpa hari Selasa nanti, Selasa malam. Okay. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh berserak. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. Alright. Thank you, sir. Arif, Arif, Thank you, sir. Arif, Alright. Arif. Okay. Thank you, sir. Okay. Bye, sir.